2020 lah kita start untuk bermain production tu. Okey, kalau Encik Anas, Encik Kawi boleh ingat pada awal permulaan dahulu bagaimana hasil jualannya pada bulan yang pertama, kalau boleh ingat? Okey, bulan first kali kita jual, kita ingatlah 3 hari kita buat jualan pergi ke event, kita ada dapat RM180. RM180 kita jual popcorn RM2. Kebiasaan waktu event memang biasa pergi ke lebih 500 macam je lah. Tapi kita cuma dapat RM180 sajalah. Momen yang kita ingat sampai sekarang tu. Sebab average dalam masa sebulan kita boleh dapat dalam lingkungan dalam 1,000 macam ni ataupun 2,000 sebulan lah jual popcorn. Itu permulaannya 2015. Sekarang 6 tahun kemudian, kalau boleh kongsikan purata sekarang ni bagaimana? Okey, that's why kita berhenti pada tahun 2020 tadi yang kita bercerita, apabila kita rasa bersyukurlah apabila kita terjumpa pandemik COVID. Kita amat bersyukur sebab kalau kita kemungkinan kalau tak ada COVID-19 mungkin Anas Popcorn mungkin masih pergi level yang biasa-biasa saja, masih lagi di tepi jalan, mungkin Anas Popcorn lagi masih di atas food truck, dan mungkin Anas Popcorn pun kita pun akan dapat cecah jualan ratus ribu. Kita akan pegang ratus ribu sebab kita berada pada level yang macam level offline. So alhamdulillah oleh kerana impact daripada pandemik, so kita dikejutkan satu minggu kita macam panik sebab kita memang siap dapat jualan, tapi kita dah ingat waktu kita bermula tadi kita macam risau sebab itu adalah semua pendapatan kita dah siap dah kerja, and then datang COVID, apa yang perlu kita buat tu. Tapi alhamdulillah syukur gila oleh kerana berkat doa family kita, waktu jumpa COVID kita tercetus idea nak buat satu popcorn dinamakan popcorn PKP. Nama popcornnya popcorn keluarga penyayang. So kenapa kita buat popcorn keluarga penyayang? Sebab kita ada lihat isunya apabila waktu orang PKP orang perlukan sesantai dekat rumah untuk bersama keluarga yang tersayang. Why not sambil sesantai kat rumah kita makan popcorn bersama family yang tersayang. That's why kita cetusnya popcorn keluarga penyayang. So waktu kita keluarkan kempen popcorn keluarga penyayang menyebabkan ada media newspaper ataupun TV dah zoom bahawa ada berlaku popcorn PKP sama kaitan dengan PKP yang boleh kita zoom. So apabila media start zoom popcorn PKP menyebabkan ramai customer yang nak. Waktu yang kita dah start deliver dan waktu yang tercetusnya Rami yang nak jadi ejen. Rami nak jadi ejen. So waktu yang alhamdulillah syukur gila-gila. That's why kita amat bersyukur ada COVID. Waktu yang first time kita dapat 3 kali part sale. Oleh kerana COVID. Ada hikmah di sebalik apa yang berlaku. Jadi COVID-19 ni memaksa kita untuk berfikir secara tak langsung lah, berfikir untuk mencari menggunakan kreativiti kita bagaimana untuk meneruskan kelangsungan hidup kita, dan dari peniaga ataupun bisnes offline secara offline sekarang dah dapat meniaga secara online, dan yang itu sangat membantulah bisnes Anas Popcorn sekarang. Okey, sebelum itu kita nak saksikan dahulu klip yang telah disediakan. Kita kembali lagi selepas ini. Nama saya Yasmin, saya dari bahagian produksi. Saya telah bekerja di Anas Popcorn selama setahun lebih. Bagi pendapat saya, bos seorang yang baik, yang mementingkan kesempurnaan dalam setiap pekerjaan. Jadi setiap pagi beliau akan bagi sedikit motivasi lah, lebih mementingkan dunia dan akhirat. Contohnya, setiap pagi kami orang akan ada baca doa. Setiap pagi ada baca Al-Quran, and then ada sedikit ceramah motivasi pagi-pagi lah. Kamu situ ada fokus setiap masing-masing lah. Macam kami di bahagian production, kami mementingkan kualiti daripada kuantiti. Jadi setiap popcornnya
mesti mau jemput sepi, mesti mau cun. Jadi saya dah supaya saya ada masalah lah. Biasalah untuk perangai seorang bosnya. Kadang-kadang memang baik. Sebabnya kadang-kadangnya terlalu ramah. Tapi macam pun kamu orang ada pola kesalahannya memangnya akan tegur lah. Tapi nya bukan jenis yang garang. Nya tegur secara tegur bagus-bagus lah. Kami harap yang bisnes bos tu akan lagi lah, akan meningkat lagi. Kira macam berkembang lagi dan capai visi kamu orang iaitu popcorn tu jadi makanan, kira macam makanan asas untuk orang lain. Itu dia tadi komen daripada salah seorang pekerja ataupun staf Anas Popcorn, Yasmin, yang memberikan kita pandangan beliau tentang siapakah bos beliau di mata beliau. Seorang yang selalu memberikan kata-kata positif, kata-kata semangat. Jadi Encik Kawi, apa sebenarnya yang mendorong anda sehingga sekarang? Apakah kekuatan anda? Okey, mula-mula waktu kita first starting untuk buat Anas Popcorn, sebab kita yang mendorong kita is about kita sendirilah yang nak survive. Tapi pada sekarang tu, dah bermula pada tahun 2020, kita wujud bukan kerana kita lagi, bukan about the family kita lagi. Kita wujud kerana orang sekeliling kita. Sebab apa yang Anas Popcorn sekarang Tok fikir, macam ni wujudnya Anas Popcorn di kawasan kita boleh bantu ekonomi di kawasan kita. Yeah. That's why kita wujud Tok macam dari segi untuk bagi sumber pendapatan untuk yang bekerja di tim kita, and then kita boleh bantu dari segi sosial rumah untuk jana pendapatan melalui sistem dropship dan agent yang kita buat tu. So benda yang drive kita untuk kita nak grow untuk lebih lagi adalah kerana orang sekeliling kita. Jadi sebenarnya apa lagi cabaran yang anda rasakan, cabaran yang paling besar sejak memulakan perniagaan ni? Okey, of course ya, cabaran kita yang paling besar yang sekarang kita dapat adalah untuk sustain. Of course kita boleh buat sale yang besar, and then buat marketing yang power, and then sale yang macam 2 kali lipat. Tapi cabaran yang utama kita adalah untuk sustain untuk bertahan dari segi branding kita, dari segi tim kita, untuk leadership tim kita adalah pun cabaran juga. Untuk sustain leadership tim kita dari segi attitude, itu adalah isu-isu yang kita alami dalam berbisnes. Dulu kita pun baru start bisnes, kita lagi masih rasa macam kecil. Of course kita dah rasa macam cabaran besar lah. Kita dulu apabila buat kecil diibaratkan macam kita mengayuh sampan yang kecil lah. Sekarang tu berbeza apabila kita berada di bawah kapal yang besar dengan sampan yang kecil, amat berbeza lah. Macam-macam aspek yang kita kena lihat lah. Dari segi teknik kayuhan, dari segi yang nahoda di dalam. So of course lagi besar tu, lagi banyak cabaran-cabaran yang kita akan tempuhi dan akan lalui lah. Kalau dulu mungkin bekerja sendiri bersama dengan keluarga saja, sekarang ni menguruskan satu tim, bukan saja bisnes tetapi pekerja-pekerja. Jadi bagaimana anda memberikan semangat ataupun kata-kata motivasi supaya mereka boleh melakukan kerja mereka dengan sebaik mungkin? Okey, memang sangat-sangat berbeza. Dulu apabila kita start untuk kita dah bekerja, memang situasi sangat berbeza. Apabila kita bekerja, kita just tunggu arahan. Kita tunggu arahan, bos pada pergi A, pergi B. Tapi apabila kita run business, kita yang terpaksa buat keputusan. So untuk nak menjadikan satu pasukan kita tim kita untuk menjadi satu pasukan yang betul-betul boleh pergi jauh, kita kena membina culture lah. Kita membina culture. So di antara culture yang kita bina adalah dari segi kerohanian. So that's why setiap pagi apabila kita nak start, kita start pukul 6.30 pagi. 6.30 pagi kita dah start untuk buka kilang. Sebab kita target selepas subuh kita dah start untuk buka kilang. Kita akan selalu untuk sesi
sesi bacaan doa, and then bacaan Quran, and then kita buat briefing untuk apa yang kita perlu setiap pagi kita buat, apa yang draft kita, apa yang big why kita, kenapa kita nak bekerja, kenapa kita nak bersama Anas tu. So benda tu setiap hari menjadikan culture kita untuk main semua tim-tim kita bahawa setiap hari kita ada misi tu kita nak pergi grow lebih jauh lagi, and then lebih banyak lagi orang yang boleh kita bantu sekiranya bisnes kita besar. So itu adalah salah satu culture yang Popcorn Anas bina lah setakat tu. Jadi penting sebenarnya untuk mengingatkan dan juga menerapkan nilai-nilai mengenai visi dan juga misi Anas Popcorn kepada pekerja untuk mereka sama-sama bergerak seiring dengan visi itu. Jadi selepas itu, selain daripada memberikan kata-kata semangat juga, anda juga disifatkan sebagai seorang bos yang peramah, katanya sangat baik. Kadang-kadang ada masanya memanglah tegas, tapi itu biasalah kalau bukan apa orang kata bos tu mestilah mempunyai sifat-sifat yang tegas dan harus membimbing keseluruhan tim. Jadi selain daripada itu, pada pendapat Encik Kawi sendiri, apa lagi kenangan-kenangan manis yang mungkin boleh dikongsikan dalam perjalanan anda sebagai seorang usahawan yang mengusahakan popcorn? Okey, seperti kita cerita tadi, kita adalah dalam tim, and then kita dalam kita nak pergi jauh, kita perlukan kekuatan tim kita. So apabila saya pun dulu adalah seorang pekerja, saya dah tahu macam ni perasaan bekerja. Sebab macam ni rasa apabila kita dimarah oleh bos, kita pun tahu sebab kita dah menjadi seorang pekerja. So apabila dalam satu level sekarang tu saya pun dah jadi bos, so saya pun tahu apa yang si suka pekerja, apa yang disuka pekerja. So itu adalah benda-benda supaya kita boleh synchronize dengan tim kita. Sebab kita tak nak pergi bukan cerita sehari dua hari, kita ambil masa yang lama untuk kita pergi lebih jauh lagi. That's why kita perlukan keserasian di sial lah. Kenangan manis tadi. Okey, kenangan manis kita. So far ada kenangan manis, ada kenangan pahit je lah. Okay. Kita cerita yang manis dulu. Kenangan manis kita sepanjang kita run Popcorn Anas, kita pun di luar jangkaan dah. Kita pun pernah terfikir dengan jual macam barang yang simple, yang macam adalah barang kampung, yang totally kita dan tim kita adalah orang kampung, orang Semahan, orang kampung Empila lagi. Kita pun macam siap terfikir boleh pegang 100 lebih ribu ringgit sebulan. Kita expect satu dengan jual popcorn je. Itu adalah momen yang kita sangat-sangat best lah apabila kita buat bisnes kampung. Kita rasa macam pasaran global kita. Sangat banggalah dengan pencapaian tersebut. Selain daripada itu, saya juga difahamkan Encik Kawi juga akan menerima satu anugerah tak lama lagi, tapi kita akan berhenti berehat seketika. Kita akan ketahui apakah yang akan diceritakan oleh Encik Kawi sebentar saja lagi. Sebenarnya saya sekarang ni tengah berada di studio. Jangan tak percaya, Anas Popcorn ada studio mereka sendiri untuk membuat pemasaran mereka. Jadi saya akan bersama dengan Cik Sharifah, salah seorang marketing di sini. Jadi mungkin boleh terangkan dengan lebih lanjut serba sedikit mengenai Anas Popcorn dan juga apa pendapat anda tentang bos anda. Okey, so hi, nama Ahmed Sharifah. Saya dari bidang marketing. Saya juga ditugaskan untuk di segi video, poster, dan tak lupa juga untuk copywriting. So, pada pendapat saya, bos kami tu bagus sebabnya jenis bila postnya datang situ, dia akan briefing dengan kita. Jadi, yang akan beri kita macam semangat supaya kita buat first kejayanya akan suruh otak kita tu pernah berfikir dulu, macam suruh otak kita tu segar dulu sebelum kita memulakan sesuatu kerja. Okay. Secara peribadinya, bos seorang yang bagaimana? Bos kami tu seorang peramah juga, sabar, dan jenis senang nak dimbak kelakar. Okey, mungkin anda boleh ceritakan dengan ringkasnya mengenai Anas Popcorn dan apa harapan anda selepas ini. Yes, insyaAllah Anas Popcorn tu akan terus branding ke Asia Tenggara, and insyaAllah dapat
ke pasaran ke Semenanjung Malaysia. Yang target orang lah. Jadi bos anda tu sebenarnya bagaimana personality dia dengan pekerja-pekerja semua? Mereka kan yang sangat peramah, yang senang diimbak kelakar. Contoh, mungkin kita bawa kenal itu, kita ada rasa rapat dengannya. And then dia juga seorang yang memberi semangat dengan kita. Contoh, kita down, yang akan coba untuk membangkitkan semangat dengan kita. Jadi maksudnya bos anda adalah seorang yang senang orang nak berurusan dengan beliau dan sangat positif orangnya, boleh membantu bila-bila masa saja apabila diperlukan. Okey, baiklah, begitulah tadi apa pandangan pekerja beliau tentang bos mereka iaitu Kawi. Jadi kita akan berjumpa sebentar saja lagi untuk segmen yang seterusnya. Kembali bersama dengan saya V dalam segmen Ju Kayo Kayo kita. Kali ini nak tahu ke mana kita akan berjumpa dengan seorang usahawan dan juga pengasas kepada produk tempatan. Siapakah beliau? Beliau dah tunggu dekat sini. Jadi selamat pagi. Pagi, V. Okey. Terima kasih kerana sudi datang di Anas Popcorn. Jom, V, saya bawa V untuk ni atas tengok production kita. Wow, okey. Jom guys. Jom, V, kita pergi ke production. Okey. Okey, di mana sudah menunggu dah, V? Hai. Kali ini kita ke Semerahan untuk melihat proses membuat berteh jagung atau popcorn yang menjadi kegemaran ramai tak kira usia. Anas Popcorn yang wujud sejak tahun 2015 lagi telah melalui pelbagai cerita suka dan duka, namun kegigihan pengasasnya Encik Kawi serta isteri untuk membangunkan perniagaan mereka patut kita contohi. Bila masuk tadi saya tertarik dengan apa yang kita tengok dekat belakang ni. Wow, mungkin boleh terangkan dengan lebih lanjut. Yang tu yang tadi adalah kita pun background. Kita dah buat dah setahun dah. Yang tu adalah season popcorn kita. 9 flavor popcorn Anas yang famous tu. So untuk dapatkan season tu yang perlukan 3 bulan. Contohnya pada bulan tu kita akan dapat popcorn starter egg. Selepas starter egg, next 3 bulan lagi baru kita akan dapat popcorn yang lain lah. So yang flavor kita nanti ada 9 flavor. Tapi yang paling kegemaran adalah gula apung. Gula apung. Ni gula apung tu. Yang untuk gula apung. 9 flavor kita ada gula apung, kita ada caramel, kita ada starter egg, kita ada cheese, kita ada laksa Sarawak. Wow. Kita ada cheese pedas, kita ada coklat, kita ada white chocolate, kita ada strawberry. Yang terbaru kita ada pizza Mexico. Tunggu dan lihatlah. Perisanya adalah di sebelah kanan bahagian bawah. Gula apung, yang hijau ni salted egg, yang ni caramel, kegemaran sepanjang masa. Tapi yang paling famous sekarang ada gula apung. Flavor gula apung. Ya, flavor gula apung. So terlaris. Tersedap abad ini. Tersedap. Okey, popcorn gula apung. Produk gula apung memang hari-hari yang kita buat sebab gula apung memang amat permintaan yang tinggi lah di berbagai macam di Sarawak kok. So far yang tak ada season, yang tu kita buat semalam. Semalam, and then yang tu kita semua tak semalam. Apabila kita buat baru akan kita tukar rak sebelah. Maksud popcorn yang kita lihat tadi semuanya popcorn yang masih fresh lah. Sebelum untuk kita hantar ke ejen-ejen kita. Makanan yang sering menjadi teman di kala kita bersiar-siar atau menonton cerita kegemaran kita di TV dan di pawagam ini juga mengalami pembaharuan seiring peredaran masa dan selera masyarakat. Okey, yang tu adalah kita pun mesin kita. Tapi apa yang keunikan kita di Anas Popcorn tu, kalau dilihat mesin tu memang kita sendiri yang buat. Saya sendiri yang buat. So berbeza dengan popcorn lain, mesin tu kita buat sendiri. Jadi walaupun rupanya macam kurang handsome, tapi rasanya sangat-sangat berbeza dengan popcorn yang guna elektrik. Even dari segi resipi pun kita buat sendiri lah. Apabila lihat yang tu adalah kita pun hasil lah. Wanginya. Yang caramel kita pula masih besar-besar lagi.
Jika dilihat pada pembungkusan Anas Popcorn, sememangnya menarik dan setanding jenama premium. Okey, Bi. Tadi selepas kita masak, lepas ni kita buat untuk meleraikan. So, bagi dia sejuk. Okey. Biasa kita bagi sejuk ni, kita biarkan tidak lebih daripada 2 minit lah. Untuk kita biarkan gula untuk mengeras. Bila kena angin, dia akan mengeras. And then, itulah tim kita akan belum packing. Tapi untuk masih panas, memang kita biarkan dulu lah. Untuk meleraikan. And then, habis tu Cepat-cepat masuk dalam paket. cepat untuk masuk dalam paket. Untuk Mengekalkan kesegarannya. yes, untuk kekalkan kesegaran. Sebab kalau Kerangupan. kita lebih daripada 3 minit, dia akan rasa macam berbeza. Rasa kena angin. Itu antara kelebihan yang boleh membezakan Anas Popcorn dengan pesaingnya. Satu season tu nyempun 250 gram. 250 gram. And then yang untuk kita pun flavor caramel, biasanya satu pack akan tahan dalam 4 bulan. Contohnya pada hari ini 26 bulan 1 tahun 2022 barunya expired 4 bulan. Okey, Abi. Lepas tu kemungkinan kita akan pergi ke kedai. Selepas habis masak, ambil stok, kita akan bawa ke kedai untuk sesi jualan. Okey? Jom. Kini Encik Kawi berjaya mengembangkan perniagaan dan membina jenamanya ke peringkat yang lebih tinggi. Ini adalah kedai Anas. So far, production tadi memang tak ada customer yang boleh masuk ke kilang kita. Ya. Tapi untuk customer nak dapatkan popcorn Anas, boleh dapat di Anas Shop. So yang ini adalah perisa caramel. Kita cuba ya. Aroma dia sangat wangi. Memang rasa fresh. Memang fresh lah. Dari atas terus turun jual dekat kedai. Dapatkan popcorn yang saya makan ni. Thank you. Okey, second boleh cuba satu egg. Kita ada egg gula apung, boleh cuba. Salted egg. Dia ada masam, manis-manis, masin-masin sikit. Tapi saya lagi suka yang caramel. Tapi ni mengikut kesukaan secara peribadi lah. Lain orang lain cita rasa kan. Fasa seterusnya adalah tertumpu untuk memberi lebih nilai kepada pemegang saham dan para pelanggan kami. Menarik di TV OK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amin Idris. Hai, saya Fiza Frizi. Jangan lupa untuk saksikan Program Borak Dulu #Menang Bersama kembali untuk musim baru. Borak Dulu #Menang Bersama. Program Borak Dulu #Menang Bersama. Semuanya hanya di TV OK. Kembali bersama dengan saya Vanessa dalam Steady. Kita masih lagi bersama dengan usahawan tempatan iaitu Encik Kawili, founder kepada Anas Popcorn yang telah mencipta satu kejayaan dalam kalangan anak muda di Sarawak ini. Jadi tadi kita dah saksikan klip mengenai salah seorang pekerja beliau dan juga segmen Ju Kayo-Kayo di mana saya berkesempatan lah melawat di sekitar kilang Anas Popcorn. Jadi sebelum kita berhenti berehat tadi, saya ada tanyakan kepada Encik Kawi mengenai
anugerah, iaitu pencapaian Anas Popcorn ni, dan juga kenangan pahit lah. Tak tahulah nak cakap kenangan pahit ke ataupun satu cabaran. Jadi mungkin Encik Kawi boleh ceritakan dengan lebih lanjut. Okey. Sepanjang kita run business, of course kita akan jumpa satu pengalaman yang ataupun kenangan pahit lah. So apabila kita wujudnya Anas Popcorn waktu keadaan stable, kita waktu ya kita dah ada duit untuk beli mesin, and then kita buat sekaligus untuk revolusi. Kita tukar mesin semua, mesin yang dah sedia ada, yang kita buat tadi, yang kita awal tadi, kita tukar mesinnya daripada tradisional tukar modern. So kita waktu kita ada 7 mesin yang baru. Kiranya untuk mempercepatkan produksi inilah, popcorn inilah lagi banyak lagi boleh banyak makan. And then lagi handsome lagi popcorn yang kita buat. So apabila kita buat rupa-rupanya popcorn kita dah lain rasa. Lain, sangat berbeza daripada rasa daripada asal. Sebab popcorn Anas tu kita masak dengan cara tradisional. Kita guna api untuk bakar. And then yang baru tu yang guna elektrik. So rasanya amat berbeza. So far apabila kita feedback, that's why feedback is king. Kita kerap apabila kita keluarkan produk, kita sering kali untuk research dengan customer kita. Kita boleh tanya macam ni rasa popcorn, boleh bagi feedback sikit, kita tanya. So far ramai yang hampir 80% komen bahawa rasanya berbeza. Rasa macam popcorn biasa. Popcorn biasa. So far kita pun dah panik. Kenapa popcorn tu rasa lain? So far apabila kita rupa-rupanya apabila kita impact daripada tukar mesin menyebabkan popcorn rasa berbeza. So waktu popcorn dia terpaksa di return balik. Popcorn yang kita keluar hampir 1,000 pack, kita terpaksa 1,000 botol. Waktu dalam botol hampir memenuhi kilang-kilang kita. Hampir berpatah balik. So kita waktu yang mengalami kerugian dah. Beribu daripada kita dapat sale besar hampir 80% kita pun dah sale kita dah jatuh. So waktu kita memang kadang-kadang kita sampai sekarang tu kita masih ingat macam ni momen kita waktu kita macam masa down, termasuk tim kita pun rasa macam down, macam seolah-olah macam kita dah kalah dalam permainan lah kita. Tapi alhamdulillah berkat kita push lagi tim, mungkin itu adalah satu sesi pembelajaran untuk kita lah pushkan tadi. So ambil masa beberapa bulan, so kita kembali back to normal. Padahal apabila kita tukar packing bomb lebih lagi daripada sebelum lagi. Lebih lagi sebelum lagi. So bayangkan apabila kita berhenti pada momen yang kita rasa down tadi, kita dah rasa macam kalah, kita memang dah drop, betul-betul drop. Kita untuk kita berhenti, memang kita siap-siap jumpa lagi bahawa kita sebenarnya boleh lipat kali ganda lagi. That's why apabila kita faham dari segi bisnes tu, of course kita akan jumpa yang negatif, yang dari segi bagus tak. Sebenarnya bila kita jumpa negatif, sebenarnya ada hikmah di sebalik kita nak pergi. Jadi situasi itu berlaku pada tahun bila? Situasi itu berlaku pada penghujung hujung 2019, pertengahan 2020. Pertengahan 2020. Tak lama tu. Kiranya masa beli mesin tu nak membantulah kononnya, tapi di sebaliknya pula berlaku rugi dari segi masa, rugi dari segi duit orang kata. Banyak lagi yang telah dibelanjakan tapi terpaksa bawa balik semua stok-stok yang telah dikeluarkan. Lepas tu terpaksa buat balik beberapa bulan untuk bangkit tu. Jadi masa untuk bangkit semula tu, apa yang anda lakukan? Bagaimana anda boleh bangkit semula? Di mana anda dapatkan kekuatan tu? Okey, untuk bangkit semula, of course, saya pun punya kekuatan adalah selalu bercerita dengan wife. Kita ada masalah kita pun mengalami kerugian. Tapi benda betul yang kita pola apabila kita ada problem, kita sering kali untuk bercakap dengan tim kita supaya tim kita lebih align dengan kita bahawa sekarang tu kita ada problem. So semua kena tahu bahawa kita ada tengah problem. So sekarang tu untuk menentukan sama ada kapal kita adalah karam ataupun kembali untuk berlayar adalah bergantung pada semua. Kita ambil tanggungjawab
kemungkinan insya-Allah kita akan boleh berlayar balik seperti biasa dan malah boleh mungkin lebih laju lagi daripada sebelum tu. Tapi alhamdulillah semua tim boleh accept kita berkat doa orang sekeliling kita, berkat usaha tim kita. Alhamdulillah, so kita boleh back to normal padahal berlebih lagi. Rupanya satu pengajaran yang cukup besar dan biasanya orang kata akan ada pelangi selepas hujan. Apakah pelangi selepas hujan itu? Kita tunggu dahulu. Kita berhenti berehat seketika. Kita kembali lagi selepas ini. Dasar Aspirasi Pelaburan Nasional ataupun NIA akan dijadikan kerangka utama bagi menarik pelaburan berkualiti dan meletakkan Malaysia sebagai hub pelaburan di rantau ini. Insentif sedia ada akan disemak semula untuk memberi fokus kepada pelaburan yang berasaskan teknologi termaju dan memenuhi aspek kelestarian alam sekitar. Ini akan dapat menyokong hasrat negara untuk mempercepatkan peralihan kepada industri berteraskan pembuatan termaju atau dengan izin advanced manufacturing tanpa menjejaskan alam sekitar. Kembali bersama dengan saya Vanessa dalam Steady dan kita masih lagi bercakap mengenai usahawan PKS yang telah menghasilkan produk iaitu Anas Popcorn dan sekarang kita berada dalam segmen coret-coret erti sebuah perjuangan. Selepas pelbagai cabaran onak duri yang ditempuh, orang kata biasanya ada pelangi selepas hujan. Jadi apa yang berlaku kepada Anas Popcorn? Ceritakan kepada penonton-penonton kita pada hari ini. Alhamdulillah apabila kita berlaku cabaran dan kita pun boleh pergi macam satu level and then last year kita pun self achieve. Last year kita pun self achieve. That's why walaupun dalam keadaan mencabar tadi tapi achieve sell kita. Tapi alhamdulillah waktu this year kita daripada terima daripada satu anugerah daripada Business Bumiputera Award kita dapat and then dia call untuk kita pun kerani kita yang mana kita pun Anas Popcorn terpilih untuk menerima award. Tapi perlukan sesi interview dan saringan-saringan untuk nak dapat. So tim kita bantu untuk dapatkan and then dari segi sale, dari segi improvement, dari segi strategi marketing kita. So sesi interview kita pun saya expect last daripada 2 minggu lepas kita dapat result bahawa Anas Popcorn dapat award untuk mewakili Sarawak. Kita dapat alhamdulillah, syukur gila lah. Tahniah kami ucapkan dari Steady, satu pencapaian yang sangat membanggakan ya. Siapa sangka produk dari kampung orang kata boleh ke peringkat pasaran global. Pasaran global tak lama lagi. Jadi visinya apa selepas ini? Sebab sekarang Anas Popcorn dah mencapai satu tahap yang ke seluruh Malaysia. Seterusnya nak ke peringkat global. Agak-agak bila tu? Okey, so peringkat global memang kita dah letak misi kita. Kita nak 5 tahun ke depan kita nak pergi menjadikan misi kita nak menjadikan popcorn Anas menjadi makanan ruji. Maksudnya semua tempat, semua kawasan akan mudah untuk dapatkan popcorn Anas tu. Semua rumah boleh dapatkan popcorn Anas tu. So kita menjadikan popcorn Anas tu jadi teman untuk family. Itu adalah antara misi-misi yang kita ingin capai waktu kita nak 5 tahun ke depan lah. Jadi di manakah antara pasaran yang Anas Popcorn nak tembusi tu? 5 tahun akan datang lagi. Okey, untuk 5 tahun akan datang kita target untuk pergi Asia lah. Asia yang terdekat lah. So far kita nak masuk Brunei and then Indonesia adalah Singapura, adalah kawasan-kawasan yang negara jiran kita. Itu adalah targetan kita untuk 5 tahun ke depan. Of course kita nak pergi lebih jauh, lebih jauh lagi. Tapi untuk 5 tahun ke depan kita ke Asia dulu sebelum kita nak menembusi ke pasaran Eropah. Pernah sangka tak masa buat bermula dahulu akan sampai ke tahap ini, sampai ke tahap hari ini? Pernah terfikir tak?
Kalau diundur balik 6 tahun ke belakang 2015, kita sebenarnya si expect, even kita duduk itu pun kita lihat packaging tu, kita pun si expect yang pokok Anas boleh kita lihat sekarang tu. Tapi oleh kerana kita ada impian waktu 6 tahun sebelum, kita ada impian nak menjadikan branding pokok Anas terkenal di Sarawak dan di Malaysia. Ia ada impian kita. Alhamdulillah, syukur gila berkat mungkin alhamdulillah berkat doa dan usaha so far, kita alhamdulillah berada di label macam tu. Jadi mungkin Encik Kawi juga boleh kongsikan kepada penonton kita ataupun sesiapa saja yang berminat nak mula menjadi seorang usahawan ataupun businessman ke businesswoman ke, apa langkah pertama yang perlu mereka lakukan? Okey, kalau cerita start pada bisnes, kita di Anas Popcorn, kita bermula pada modal RM800 kita. Kalau cerita kita sedia modal, of course kita Anas Popcorn pun kita sedia modal. Tapi apa benda yang betul waktu kita nak start Anas Popcorn, kita bermula apa yang ada di tangan. Kita bermula waktu yang kita nak start untuk beli mesin, kita si mampu, kita buat mesin. Maksud apa yang kita nak kongsi apabila kita dalam bisnes, jangan fikir untuk nak besar. Of course kita boleh expect kita nak pergi besar, tapi kita jangan fikir untuk membesar dulu. Kita buat apa yang ada dekat tangan dulu. Gunakan modal yang minima dulu. So far modal ada yang kecil, kita buat yang kecil. Modal besar, kita buat yang besar. Tapi percayalah, dengan bermula kecil yang akan jadi besar. Yang boleh kecil-kecil sebentar boleh jadi besar. Ukur baju di badan sendirilah katakan. Ada tak Anas Popcorn sebelum ini menerima bantuan daripada mana-mana pihak ataupun anda sendiri cuba approach pada badan ataupun agensi-agensi kerajaan untuk membantu pembiayaan bisnes anda? Ada story. Ada story sebab waktu kita nak bawa start bisnes, memang sukar untuk kita buat bantuan. Sebab mana-mana kita pergi nak agensi kerajaan, of course agensi kerajaan pun nak tengok kita adakah boleh berpotensi. Sebab kita buat start, mustahil kita sendiri untuk nak bagi duit anak nak buat modal bisnes pun kita masih keraguan. Sebab belum start lagi. So apabila kita nak minta bantuan kerajaan, of course waktu kerajaan memang reject kita lah. Tapi kita still buat sampai menjadikan apa yang nak buat reality. Sehingga kan kita terlupa bahawa dulu kita pernah untuk minta bantuan kerajaan. Tapi alhamdulillah berkat branding kita dah nampak. So far masa tu agensi kerajaan start untuk melihat kita. Terutama macam Pharma dah start untuk lihat kita, and then Midtrade dah start untuk bantu kita untuk grow lagi bisnes kita. Ingat tak berapa kali anda ditolak permohonan ataupun diberikan bantuan sebelum anda berjaya mendapat bantuan tersebut? Okey, bercakap tentang waktu kita nak minta bantuan, saya ingat 2 kali lah untuk minta bantuan di agensi lah. Tapi memang of course lah kita kena reject sebab kita memang nampak kita pergi masih belum ada apa-apa untuk dibuktikan. Belum ada dibuktikan lagi. That's why pelajaran untuk saya lah. Kita nak apply apa-apa untuk memohon, untuk meminta bantuan. At least kita dah menampakkan sesuatu loh. Nampak yang kita ada improvement, kita ada sesuatu yang kita nak capai, kita perlu move lagi ke depan. Mungkin waktu agensi akan support kita. Sebab kita dah tangga, dah lihat sekarang tu dah nampak banyak agensi yang cuba untuk support kita. Dokumentasi juga penting ya. Betul. Simpan resip-resip, duit keluar masuk tu semua kena ada bukti. Jadi mungkin boleh ceritakan lebih lanjut sedikit lagi mengenai kisah dari awal tu. Tahu tak kepentingan dokumentasi tu dalam perniagaan ataupun buat biasa je, tak kisah pun. Betul. Waktu kita first starting, that's why kita pun dari segi untuk membina profile, waktu kita start, kita terfikir bahawa kita perlukan membina profile. Waktu kita 3 tahun ke belakang bahawa kita start untuk berfikir untuk membina profile. So kita membina dari segi keuangan kita, dari segi akaun kita, kita dah highest account. So apa yang kita nak share, sebenarnya dalam bisnes kita perlu semua tahu. Perlu semua tahu sebab apa yang saya fikirlah, janji dalam situasi kita berbisnes, yang pentingnya kita fikir macam ni nak marketing dulu.
marketing and sell. Kita buat duit. Dengan apa yang saya tahu, apabila kita ada duit, kita boleh hire seseorang yang untuk bantu kita. Contohnya, saya sendiri pun kalau bercakap dengan akaun, saya pun simpan di akaun. Tapi kita ada kekuatan untuk hire accountant untuk bantu kita untuk buat akaun. So alhamdulillah, apabila kita start untuk bina profile business, and then kita dah start untuk branding, untuk kita dah gadget, kita ada even branding Anas Popcorn pun kita dah daftar untuk menjadi kekuatan profile kita lagi. So alhamdulillah, impact daripada yang kita ada bina profile, terutama sekali macam bank, seringkali offer kita. Dia lagi yang cari. Bank lagi offer kita. Boleh buat, kita boleh approval sekarang dah. Dia bagi offer lagi. And then yang terbaru boleh kita nak, kita pun sertifikat yang dulu kita ada dream untuk waktu kita bekerja dulu lah, waktu kita kerja, nak beli satu kereta yang besar lah, kereta besar. Tapi apabila kita profile kita memang dapat. Tapi alhamdulillah, apabila kita bina profile yang bagus, apa yang kita nak impikan dari segi apa yang kita nak beli, alhamdulillah dapat. Maksudnya ada step by step lah untuk menuju ke sesuatu destinasi yang kita nak tuju. Dan daripada cerita yang Encik Kawi ceritakan dari awal sehingga ini kita dapat simpulkan bahawa jangan mudah berputus asa, cuba lagi sehingga dapat hasil dan keputusannya. Jadi sebelum kita mengakhiri episod steady kita pada hari ini, apakah kata-kata pesanan dan juga harapan Encik Kawi kepada staf Anas Popcorn dan juga harapan anda sebagai sebuah syarikat Bumi Putra PKS dari Sarawak? Okey, mungkin ini satu sekadar untuk perkongsian. Dalam berbisnes, kita akan jumpa satu fasa kesusahan. Ini kita akan jumpa satu fasa di mana kita susah untuk pergi naik. Tapi percayalah, apabila kita jumpa satu fasa-fasa yang menunjukkan kita dah naik level. Apabila kita jumpa kesusahan, maksudnya kita dah pergi ke level yang tinggi. So, bagi kita yang usahawan, that's why namanya usahawan, kita kena berusaha lagi. Berusaha. Usahawan, dia perlukan kekuatan usaha. So, apabila kita berusaha lebih, menjadikan kita sebenarnya pergi satu level yang berbeza dengan sebelum take. Sebagai contoh, mungkin kita sebelum take kita biasa buat macam 1,000. Cabaran untuk dapatkan 10,000 berbeza daripada 1,000. So apabila kita mengharungi cabaran 1,000 yang dapat, menunjukkan kita dah boleh pergi cabaran 10,000. So semua cabaran yang kita akan jumpai menunjukkan kita akan nak pergi maju satu level lagi. So yang pentingnya kita tempuhilah segala cabaran-cabaran yang ada depan kita. Tapi sekarang untuk kita masih pegang di sebalik hikmah, balik musibah mesti ada hikmah. Percayalah, musibah yang kita jumpa mesti ada hikmah. Okey, baiklah, dengarkan kata-kata yang telah disampaikan oleh Encik Kawi, seorang usahawan tempatan kita, mengenai perjalanan bisnes beliau dalam perniagaan popcorn, Anas Popcorn. Jadi kami ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Encik Kawi atas perkongsian dan inspirasi yang diberikan kepada kami dan juga penonton steady pada kali ini. Kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan dengan topik yang berbeza. Jadi jangan lupa setiap Khamis 3 hingga 4 petang, TVOK Astro 146 MyView 110. Jangan lupa SOP, jaga diri, jaga semua. Kita jumpa lagi. Bye-bye.